Wasallam. Yang kedua, rawatan yang melibatkan perubatan moden, itu juga dinamakan sebagai rawatan Islam. Kerana disebut di dalam hadis riwayat Al-Bukhari ni, dan disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bagaimana seorang sahabat nama dia Sa'd bin Abi Waqqas mengadu sakit jantung. Dia mengadu sakit jantung kepada Nabi SAW, dan Nabi telah mengarahkan dia bertemu dengan seorang pakar perubatan pada zaman itu, nama dia Haris bin Kaldah. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas jumpa Haris bin Kaldah untuk menggunakan kepakaran dia yang ada. Haris bin Kaldah masa itu dia tak pakar dalam bidang Quran, hadis ni, sunnah dan sebagainya, tapi dari segi rawatan-rawatan biasa, herba dan sebagainya. Maka itu kita katakan mewakili perubatan moden. Artinya kalau tuan-tuan sakit jantung dan sebagainya ke hospital, doktor kata kena bedah, doktor kata kena pindah jantung dan sebagainya, atau dia panggil organ transplant sekarang ini, maka kita akur dengan kehendak doktor itu, dan itu adalah sejenis rawatan Islam. Begitu juga rawatan-rawatan yang diamalkan dalam masyarakat Melayu dewasa ini. Orang Melayu kita kalau sakit lenguh-lenguh badan, atau bengkak sana bengkak sini, maka kita pergi jumpa tukang urut. Maka menggunakan kemahirannya dalam mengurut, terutama refleksologi, menyebabkan dia dapat mengesan penyakit-penyakit angin dan sebagainya yang dialami oleh seseorang pesakit. Maka ini juga termasuk dalam rawatan Islam. Jadi rawatan Islam tu dia sangat luas. Cuma paling penting bagi kita ialah jangan kita terlalu ta'assub. Jangan terlalu ta'assub, maksud saya, sehingga kita kata bahawa penyakit ini boleh diatasi dengan baca Quran saja, langsung kita tak pergi hospital, tu tak kena. Sebagai contoh, ada satu kes berlaku, pesakit yang menghadapi masalah breast cancer, kanser payudara. Ada berlaku kes, dia menghadapi kanser payudara. Bila dia jumpa doktor pakar mengatakan bahawa dia memang menghadapi kanser payudara. Tetapi pesakit perempuan ini kata, saya tak nak berubat menggunakan kaedah perubatan moden, saya nak berubat dengan ustaz, saya bergantung pada jampi dia. Jadi doktor pakar pun tak kata apalah kalau dia buat keputusan begitu. Lepas tu tuan-tuan, dia pun pergi jumpa ustaz tu jampi dan sebagainya, tapi tak menjadi macam mana. Akhirnya dia kembali kepada doktor perubatan. Dan apabila diperiksa oleh doktor perubatan pada masa itu, didapati kanser payudaranya sudah pun berada pada tahap 4. Masa dia mengadu dulu baru berada pada tahap awal. Jadi maknanya tuan-tuan, selagi mana doktor pakar mempunyai ruang, cara untuk mengatasi penyakit tadi dan merawatnya, kita guna dulu khidmat dia. Guna dulu khidmat dia. Tidak ada salah. Dan saya masih ingat satu ketika dahulu tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, dia pergi ke klinik kerajaan. Dia pergi ke klinik, ni hamba Allah ni, dia tak faham konsep perubatan Islam. Dia pergi ke klinik, ketika mana orang berada dalam klinik tu sambil menunggu nombor giliran dia, hamba Allah ni bangun depan orang ramai. Dia pun kata, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan mengiktikadkan doktor yang merawat inilah yang boleh menyembelih, kita kena faham bahawa orang kita pergi klinik, kalau tuan-tuan belajar bab akidah, tak perlu pergi ke lain lah. Tengok dalam ajaran sifat 20 saja, dia bahas dulu tentang hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Yang kita pergi dekat hospital, klinik tuan-tuan, adalah berdasar. Dan kalau doktor kata ambil ubat ini baik, maka kita akui itu adalah baik. Sebab kaedah fiqh kata tuan-tuan, apa dia? Dia kata ghalabatuz zan yaqum maqam al-yakin. Tanggapan yang kuat boleh mengambil tempat yakin. Artinya kalau kita sakit kepala, kita jumpa doktor pakar kata berdasarkan pengalaman kami, kalau dia ambil peneduh ni, dia boleh sihat. Maka ini dipanggil tanggapan. Tanggapan ini termasuk tanggapan yang kuat. Maka tanggapan yang kuat itu mengambil tempat yakin. Ghalabatul dzan yaqum maqam al-yakin. Jadi di sini tuan-tuan, kita boleh pakai pandangan doktor tu, sebab dia adalah pakar. Ditambah pula ada nas Quran yang menyokong, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pakar kalau kamu tidak tahu. Jadi pakar ni tuan-tuan termasuk doktor pakar, dan apa-apa bidang sekalipun. Bukan ahli zikir di sini maknanya ahli zikir dalam masjid, bukan itu. Jadi kalau tuan-tuan sakit jantung, dan tuan-tuan pun tengok orang duduk berzikir kat masjid, pergi kuih belakang dia, haji, apakah rawatan ni? Dia nak jawab macam mana? Bukan kepakaran dia. Dia duduk zikir aja. Maka ahli zikir di situ dengan maknanya mereka yang mengetahui. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi saya nak katakan tuan-tuan, saya nak simpulkan bahawa yang dikatakan perubatan Islam tu jangan kita salah faham.
Semua pihak boleh memainkan peranan untuk memperkembangkan perubatan Islam. Doktor pakar dengan bidangnya, mereka yang mahir tentang Quran dengan bidangnya, mereka yang mahir tentang refleksologi dengan bidangnya, dan lain-lain. Itu semua termasuk semua dalam arti kata rawatan Islam. Adalah salah kalau tuan-tuan kata yang diamalkan oleh pakar-pakar perubatan di hospital, klinik dan sebagainya, itu bukan perubatan Islam. Itu salah. Sebab itu Imam Sayyuti menyebut dalam hadis ni tak apa kuat tuan-tuan, tak apa kita pakai hadis ni. Alaikum bisyifa'ain. Nabi Imam Sayyuti sebut hadis tu. Alaikum bisyifa'ain, dihuraikan hadis tu panjang lebar. Alaikum bisyifa'ain makna apa tuan-tuan? Hendaklah kamu berobat dengan dua jenis penyembuh, penawar. Apa dia? Al-Quran wal asal. Al-Quran wal asal. Al-Quran itu kenapa? Untuk penyakit rohani. Al-asal kenapa? Penyakit mewakili perubatan moden. Dalam konteks zaman dulu diwakili oleh madu. Dalam konteks sekarang madu telah diproses menjadi kapsul dan sebagainya. Itulah yang dapat saya simpulkan berkaitan soalan pertama. Apa sebenarnya dikatakan sebagai perubatan Islam? Dan dia tidak terbatas kepada rawatan Quran saja, meskipun rawatan Quran itu diakui sebahagian daripada perubatan Islam.